Dan itu antara pencapaian Kementerian Pengangkutan termasuklah memperkasakan keselamatan pelabuhan dan juga pentadbiran dari segi kecekapan untuk sistem pengangkutan di seluruh negara. Jika pada sambutan Tahun Baru Cina hari itu kita menemual figura ini secara dalam talian, tapi hari ini kita bawakan khas ke studio bersama dengan Datuk Seri Insinyur Dr. Wee Ka Siong, Menteri Pengangkutan. Selamat pagi. Selamat pagi Syafiqah, Terence. Sihat ya hari ini? Baik, sihat walafiat. Sihat walafiat. Ceria hari ini kita lihat. Hari ini kita nak bercerita mengenai pencapaian setahun Kementerian Pengangkutan. Tapi sebelum itu, kita mungkin boleh lihat kembali mengenai laporan hasil akhir dan pencapaian Pelan Keselamatan Negara 2014-2020. Kita mulakan itu terlebih dahulu. Saya rasa kalau kita lihat dari segi keselamatan jalan raya, kita berasa lega, tapi tak boleh kata satu pencapaian besar sebab tahun lalu ianya adalah satu keadaan yang berbeza. Di mana kalau kita lihat dalam kadar kematian disebabkan kemalangan jalan raya, satu hari 18 kalau tahun 2019. Tapi walaupun dalam keadaan PKP, CMCO, PKP, pemulihan dan sebagainya, masih lagi terdampak walaupun pergerakan disekat, tapi 12 orang. Tapi ini yang mengherankan dari segi jumlah dalam MCO yang pertama, PKP yang pertama, jumlah kematian dia, walaupun pergerakan tu dikawal, lebih ramai daripada mereka yang meninggal dunia disebabkan wabak COVID-19. Jadi kita masih perlu melakukan kempen dan juga tindakan yang berkesan untuk membendung perkara ini. Ini pertama. Datuk Seri, kalau kita lihat seimbas lalu tadi ada visual menunjukkan sekitar lawatan-lawatan Datuk Seri dan juga bagaimana Datuk Seri melihat struktur dan jaringan pengangkutan awam di Malaysia. Apakah pencapaian utama pada pendapat Datuk Seri bagi Kementerian Pengangkutan Jalan sepanjang tahun ini? Kalau dimulakan dengan pelabuhan, saya mulakan dengan pelabuhan. Saya berasa kagum pada tahun lalu pencapaian kita walaupun disebabkan oleh pandemik COVID-19, tetapi Malaysia lah antara dua buah negara yang mempunyai ranking top 20 yang teratas 20 pelabuhan di dunia ini. Malaysia lah selain daripada China mempunyai dua pelabuhan yang masuk dalam ranking World 20. The business port. Ini bermaksud pelabuhan kita cukup berdaya saing dan dari segi rankingnya, kalau top 20 itu kalau dulu tahun 2019 banding dengan 2020 tak ada yang ada anjakan kecuali Malaysia. Daripada tanggal 18 PTP telah naik pada tanggal 15 dan pelabuhan Klang kita telah mencapai 12, kekal pada kedudukan 12. Tapi kita rasa kagum lagi, PTP mencapai kadar pertumbuhan 8.47% adalah tertinggi di dunia. Ini bermaksud apa? Malaysia ini walaupun sebuah negara tak besar, tetapi kita mempunyai dua pelabuhan yang dalam keadaan yang cukup strategik dan saya rasa telah memberi menyemarakkan aktiviti kita, merancangkan aktiviti perniagaan dan semuanya. Ini cukup baik kerana sektor penerbangan telah terkesan, tapi pelabuhan pula nampaknya ada peningkatan. Dan kedua, saya rasa kagum ialah kalau sebelum tu kita asyik membincangkan tentang pemanduan mabuk dan sebagainya. Tapi dalam tempoh 1 hari, kita selesaikan masalah pindaan undang-undang dan kita bawa ke Dewan Rakyat, Dewan Negara untuk kita mewatakan undang-undang tu. Dan setakat ni, kalau kita bandingkan dengan semua ni, sebelum tu tak dipenjarakan. Sekarang kalau melebihan, dia akan terus masuk penjara. Dia nampak deterrence untuk kita memberi kesedaran kepada mereka yang memandu secara bertanggungjawab. Kalau mereka mabuk, tak boleh memandu. Dengan cara ini nampaknya kesan itu agak besar lah. Dan ketiga, saya rasa kagum juga sebagai wakil rakyat daripada Johor, iaitu dapat memeterai perjanjian RTS Link. Yang mana itu sesuatu yang ditunggukan beberapa dekad dulu. Dan dengan permulaan ataupun bermulanya pembinaan RTS Link ini untuk dalam tempoh 6 tahun, dan lepas ni melibatkan dua buah negara, khususnya Johor Bahru ke Singapura. Dan ini merupakan satu sistem pengangkutan yang cukup cekap dan akan membawa 10,000 penumpang dalam 1 jam satu arah. Kalau pergi balik dah 20. Nampaknya ini adalah satu perkara yang perlu kita beri perhatian dan kita menumpukan perhatian untuk
memastikan pembinaan ini dapat disiapkan mengikut jadual. Dan ini sebelum itu kita rasa masih runding lagi. Dan ada yang tertakluk kepada ganti rugi 200 juta kalau kita tak selesaikan, dan kita bersyukur kerana kita dapat selesaikan sebelum 31 Julai. Dan perkara ini dah ditamatkan, dah dimulakan pembinaan. Dan ketiga pula bagi saya ialah PAS perjalanan tanpa had My 30. Ini adalah satu produk yang cukup baik. Kita berpandukan pada kerajaan dulu, dia ada My 50, My 100. Tapi kerajaan Perikatan Nasional ni kita terus memperkenalkan My 30. Ini banyak membantu golongan B40 yang mana menggunakan sistem rail, bas dan sebagainya. Dan bukan sekat itu, kita juga memperkenalkan My Rail atau RM5 untuk mereka yang menggunakan para pelajar ataupun OKU. Untuk sebulan, mereka hanya bayar RM5. Dan inilah antara pencapaian kita yang saya rasa dari segi penggunaan pengangkutan awam tu kesannya agak besar, khususnya mereka yang dikatakan yang kurang berada. Mereka terpaksa bergantung kepada pengangkutan awam ni. Baik. Bagaimana pula dengan pencapaian ECRS sepanjang tahun 2020? Satu perkara yang menarik ialah kalau kita lihat sebelum itu pertukaran kerajaan daripada BN kepada PH, kemudian apabila kita ambil alih, kita berlandaskan kepada pengalaman dahulu. Mana jajaran yang paling menguntungkan negara. Jadi kita berbincang secara baik tanpa mengira fahaman politik, berbincang dengan kerajaan negeri, malahan kerajaan negeri Selangor, dan saya sendiri telah menghadap Tuan Yang Mulia Tuanku Sultan Selangor, Tuanku Sultan Tuan Agong, dan juga dengan pihak kerajaan negeri kita berbincang. Dan kita tubuhkan satu jawatan kuasa di mana KSU MOT bersama dengan SUK Selangor. Kita bincang. Dan akhirnya sejak beberapa bulan ni, satu perkembangan yang agak menarik ialah jajaran kita telah balik kepada jajaran asal dan diperkukuhkan lagi. Kalau dulu terminalnya hanya sampai di Jalan Kastam di Klang, tapi ianya belum sempurna, dan kita lanjutkan lagi terus ke Pelabuhan Barat dan Pelabuhan Utara, yang mana dia akan membentuk satu land bridge menghubungkan antara Pelabuhan Kuantan terus sampai ke Westport dan juga Northport. Ini memberi kesan di mana kalau kita lihat dari survivability projek ini, 70% bergantung kepada kargo, 30% adalah penumpang. Dan kita melalui proses kekhawatiran pihak Selangor pada mulanya tentang warisan. Mungkin permatang kuasa itu akan dirosakkan. Tapi perkara setelah kita selesaikan, dan dulu kata empangan batu yang terlalu dekat dengan landasan kita, tapi perkara ini telah dianjak kepada 2 km. Dan kita buat terowong pula. Dan ini dari segi kosnya, kalau dulu menggunakan jajaran selatan, kita terpaksa bina satu lagi Serenda Bypass, yang mana kalau kita lihat sekarang KTM kalau dia bawa barang-barang menggunakan landasan yang sedia ada meter gauge. Jadi apabila ECR gunakan standard gauge yang lebih lebar, bermaksud apabila Serenda bertemu di Serenda, maka boleh dibuat integrasi. Bermaksud kargo daripada utara tak payah melalui KL Central bawa bahan kimia dan sebagainya. Ini dapat menjimatkan masa 1 jam 45 minit. Itu pertama. Kedua, dia daripada Serenda terus sampai ke pelabuhan. Tidak berhenti di Jalan Kastam yang memang jam gila lah. Jadi saya rasa perkara ini dapat kita lihat, dan ianya dapat kerjasama daripada semua pihak melihat practicality projek ini, dan ianya telah berjalan. Secara keseluruhannya kalau kita lihat package A, package B telah berjalan dengan baik daripada Kota Baru sampai ke Dungun 210 km dah berjalan dan ahead schedule, dan begitu juga daripada Dungun ke Mentakap 223 km dan lebih daripada apa yang kita jadualkan. Jadi kita kena mempercepatkan proses daripada Mentakap sampai ke Pelabuhan Barat. Dan ini antara perkara yang sedang berjalan, dan kita akan gunakan bersama dengan pihak kerajaan, pada semua kerajaan yang ada, untuk kita memaksimalkan satu projek untuk rakyat dengan kos yang efektif, yang rendah. Kalau kita bandingkan dulu selatan campur dengan Serenda Bypass lebih tinggi daripada kos yang kita tentukan sekarang.
Datuk Sri, tadi Datuk Sri ada sebut sedikit berkaitan dengan My30 ini, satu inisiatif yang sudah pasti membantu golongan B40. Apa antara inisiatif-inisiatif prihatin yang telah pun digunakan oleh Kementerian Pengangkutan untuk membantu rakyat dalam masa yang mencabar ini? Saya rasa yang penting ialah pada mulanya kita telah membantu memberi bantuan kepada pemandu teksi 30 lebih ribu. Dan selepas tu kita dengar pula rungutan daripada pemandu Grab ataupun e-hailing. Dan kita juga membantu 70 lebih ribu. Jumlahnya agak besar. Dan pada waktu yang sama kita telah melalui 2 pakej. Satu ialah di bawah prihatin, satu lagi permai. 2 kali kita bantu. Dan begitu juga kita mendengar rungutan daripada pemandu bas sekolah. Yang mana yuran ibu bapa tidak bayar. Kita bantu juga. Dan selain daripada itu, kita juga dalam di bawah pakej permai ini, kita membantu. Kalau bas sekolah ada 9,000 lebih. Dan pemandu bas pelancongan, kita juga bagi 3,000 lebih yang terbaru ni. Jadi ini satu jumlah yang besar dan kita menunjukkan keprihatinan kita terhadap mereka yang dalam keadaan terkesan daripada pandemik wabak COVID-19. Dan saya rasa kita akan terus, bukan sekadar itu. Mereka juga ada grant perhatian khas di mana kalau mereka ni berdaftar dengan pihak SSM ataupun mereka yang berdaftar di bawah pihak berkuasa tempatan, kalau untuk teksi macam disandarkan, dia kena daftar dekat Majlis Perbandaran Sandakan. Jadi kumpulan ini juga kalau mereka layak, ini sebagai satu sektor yang tidak formal, mendapat 3,000 juga bantuan. Jadi HDN juga kalau mereka berdaftar, itu tidak ada masalah. Jadi selama ini kita telah membantu dengan baik dan kita berharap dalam tempoh terdekat ni kita dapat pulih daripada pandemik COVID-19 dan kita kenalah merancakkan lagi aktiviti kita. Dan saya berharap dengan adanya plan vaksinasi yang agak menyeluruh ni, kita akan segera kembali baik sektor udara, sektor maritime dan juga darat. Saya rasa ini adalah satu perkara yang cukup kita nanti-nantikan. Itu semestinya harapan kita, Datuk Sri. Kalau kita lihat pemandu Grab yang Datuk sebutkan tadi, pemandu makanan yang menjadi antara barisan hadapan juga pada ketika COVID ni, apa pendapat Datuk Sri tentang bagaimana untuk membantu mereka? Kerana mereka ni bekerja untuk syarikat-syarikat yang berasingan, namun kerjanya sama. Adakah mereka boleh digabungkan sebagai satu union? Apa pendapat Datuk Sri? Okay. Saya rasa ini disebabkan baru-baru ini ada satu keputusan mahkamah di UK yang mengatakan mereka ini dianggap sebagai pekerja. Dan lantaran itu telah bermula pertikaian adakah kita akan ikut. Tapi bagi kita ini adalah sebahagian daripada gig ekonomi. Dan dari segi kebajikan, kalau kita perkeso, itu wajib. Kerana apa akan terjadi kalau seorang itu membawa makanan, tiba-tiba mereka dilanggar dan mereka dicacat ataupun meninggal dunia. Dan kita kena memberi satu jaminan kepada keluarganya. Kalau itulah orang yang menyara hidup keluarganya, kalau tidak apa-apa bantuan, jadi anak mereka akan sengsara lah. Jadi aspek ini memang pertama. Kedua, saya rasa dari segi dalam PKP ini, tiba-tiba e-hailing ni jadi popular, menghantar makanan. Saya sendiri dah berjumpa dengan rider. Saya tanya, macam mana jom kira, ada kata sekejap RM7, RM6, RM5, RM4.20 berdasarkan kepada band dia. Ya? Saya rasa perkara ini perlu kita lihat. Dan mereka juga saya tanya, macam saya pun tak tahu macam mana RM4.20, macam mana RM7, hari ini RM7, besok RM4.20. Tapi perjalanan sama. Jadi perkara ini perlukan satu garis panduan yang jelas. Tapi kita tidak mengekang pembangunan gig ekonomi. Itu kita kena cari keseimbangan lah antara dua-dua ini. Dan perkara ini perlu dilihat secara total. Bukan saja kementerian MOT. Kalau ikutkan penghantaran parcel ni di bawah KKMM, di mana kuasa itu pada situ. Tapi dari segi kita nak menguruskan rider ni, penunggang ni, kita kena lihat. Sebab ada juga rungutan tentang rider penunggang ni, dia bawa gila-gila. Lorong 1 masuk lorong 3. Dan apabila berlakunya kemalangan, kita pula akan dipersalahkan. Jadi saya dari segi pendidikan ini juga kita kena mulakan, dan mesti ada satu garis panduan dan juga satu dasar untuk kita mengawas dia dengan lebih baik. Jadi saya rasa ini satu perkara yang perlu dilihat, satu bidang baru yang kita nak ceburi. Tapi
saya selaku Menteri Pengangkutan, saya pada satu ketika tahun lalu, apabila ada 300,000 orang yang terpaksa digantung lesen kerana tak bayar saman, saya tanya, dia kata, Tok, susah. Kita ni bukan tak nak bayar. Saya memang menganggur. Saya sekarang nak jadi nak hantar Grab food. So boleh tak tolong? Akhirnya saya rasa okeylah. Saya bagi diskaun 70%. Siapa yang nak memohon kerja tu, tak sekurang-kurangnya mereka ada. Walaupun denda tu tak boleh dibatalkan, tapi mengurangkan kadarnya, dan ianya dapat memberi peluang pada mereka. Kalau mereka sudah ada suami isteri, macam ada anak dan isteri, macam mana mereka nak menyara hidup kalau tak bagi peluang? Jadi perkara telah dibuat selama 2-3 bulan, kata bayar, kemudian mohon kerja, tak apa. Kita bantu. Kita sedar bahawa dalam keadaan susah ni kita kena bantu mereka. Penting Datuk Seri kerana dalam 1 tahun ni saja kita dah menembual 4 syarikat baru yang masuk dalam bidang gig ekonomi ni. Dulu dia terbang, sekarang dia bawa makanan. Bila kita cakap mengenai terbang, tadi kita menyentuh mengenai pengangkutan darat, ada juga sikit mengenai lautan. Bagaimana pula dengan perkembangan juga pencapaian udara? Pihak Kementerian Pengangkutan sedang berunding dengan pihak MOSTI dan juga Kementerian Kesihatan, di mana kita melihat apabila mulanya program vaksinasi untuk mereka yang frontliners dan juga beri keutamaan kepada mereka dalam sektor penerbangan. Di mana kalau kita lihat di Singapura, mereka mula-mula 43,000 pekerja dalam bidang pengangkutan, dia buat vaksinasi. Kenapa? Mereka nak terbang dulu, mereka nak pastikan pelaut dia mereka keluar untuk mencari peluang pencarian rezeki. Dan pada waktu yang sama, mereka yang terlibat dalam pengangkutan awam, membawa bas dan sebagainya, mereka juga bagi supaya tidak ada penularan. Jadi perkara ini boleh kita lihat bukan sahaja negara jiran, negara lain pun juga buat macam itu. Jadi bagi saya, kita boleh mengambil pengalaman yang ada pada negara lain. Sudah pasti kerana bekalan tak cukup. Kita faham. Kita bagi kepada mereka yang dianggap sebagai frontliners. Tapi untuk sektor ini, kalau kita nak merancangkan pembangunan, kita khususnya untuk pelancongan, kena bawa pelancong masuk. Dan walaupun sekarang ni kita rasa was-was nak bawa pelancong, tapi sekurang-kurangnya mulakan dengan mereka yang dari segi pemimpin atau mereka yang merupakan pelabur, bawa masuk. Ini akan merancangkan ekonomi kita. Jadi kita kena pakai strategi, dan harapan saya lah akan diberi keutamaan. Tak keseluruhan, kita ada 57,000, tapi kalau boleh dibagi sebahagian, kalau saya bincang dengan MAS, saya bincang dengan Asia, tentukan berapa jumlah. Kalau mereka yang nak terbang, daripada dia di kuarantin pergi balik, ini memang membazir lah. Tapi mereka kalau telah disuntik, telah divaksinasi, maka terselamat. Mereka lebih dari segi kalau dia bawa, dia pun rasa selamat. Dia pergi tempat lain tak tertaluk kepada kuarantin yang terlalu panjang. Dan ini akan membantulah dari segi nak memulihkan ekonomi dan nak menyelamatkan pekerjaan tu tidaklah mereka dipecat, terpaksa kita buang pekerja. Ini yang kita nak hindarkan. Datuk Seri, satu perkara yang telah lama sebenarnya kita bincangkan itu pengangkutan awam meliputi seluruh negeri-negeri di Malaysia. Bukan saja di Kuala Lumpur, tapi satu jaringan yang menyeluruh untuk kawasan-kawasan bandar seperti Pulau Pinang, Johor Bahru dan sebagainya. Jadi apakah perancangan Datuk Seri ke arah itu? Okey, pertama kalau kita lihat, saya lihat dari segi pengangkutan rel dulu. Kalau dulu kita rasa ETS utara, ETS selatan belum ada. Jadi ini dalam proses untuk nak melengkapkan. Sekarang dah 60 lebih peratus dah hampir siap daripada JB sampai ke Gemas. Yang ini adalah missing link, di mana kalau kita nak ke selatan, kita nak gunakan perkhidmatan ETS, dalam tempoh 2 tahun perkara ini dapat kita realisasikan. Jadi ini yang pertama, dan itu satu jaringan daripada Perlis, Padang Besar sampai ke Johor Bahru. Jadi lepas tu naik RTS boleh sampai ke Singapura. Tidak jadi masalah. Dan begitu juga kalau kita lihat selepas banjir besar pada tahun 2014, di mana dekat daripada pantai timur, kita ada beberapa seksyen yang terpaksa kita baiki. Dan kita telah memperkenalkan DMU, Diesel Multiple Unit, untuk kita mempercepatkan perjalanan ini, dan ianya dalam proses untuk kita nak membaiki trek dan juga membuat menaik taraf landasan ini. Jadi perkara ini kalau kita lihat daripada Semenanjung,
Malaysia di pantai barat, pantai timur bertemu di Gemas dan ia akan membentuk satu jaringan yang lengkap. Kalau adanya ICRL yang membawa dan merentasi Klang Valley atau Lembah Klang, dan akan kita dapat satu situasi di mana serendah bypass ni dapat kita masukkan dalam ICRL yang mana ada integrasi perkhidmatan KTM dengan ICRL. Ini dapat membantu dari segi logistik dan sebagainya. Ini saya lihat pengangkutan rail ni dari segi membawa kargo terlalu sikit. Dan inilah potensi yang besar untuk kita nak bangunkan. Saya rasa ini akan memberi banyak pekerjaan dan pendapatan yang lebih lumayan kepada pengoperasi, pada operator. Ini yang baik bagi saya. Kita kesetukan masa nak bincang tentang bas, rail setempat dan sebagainya, banyak lagi. Kesian. Namun kita ucapkan tahniah kepada Datuk Seri kerana berjaya membawa satu fasa baru kepada Kementerian Pengangkutan. Terima kasih kerana sudi bersama kami dan bersama Pagi Malaysia. Okay, semoga baju jaya. Terima kasih juga kepada anda di luar sana kerana sudi bersama dengan kami Selamat Pagi Malaysia daripada jam 8 pagi tadi sehingga sekarang 10 pagi.